Okay, kita tengok soalan example 8. Yang mungkin nampak macam sama je soalan example 8 ni dengan soalan example 9. Okay, cumanya unknown kita berbeza. Bila unknown kita berbeza, jadi kalau tadi kaedah matematik dia lain sikit, yang ni lain sikit. Jadi saya nak cakap jangan rigid sangat dalam nak selesaikan soalan. Kaedah matematik kadang-kadang ada 2-3 jalan yang berbeza tapi akhirnya jawapan akhirnya sama juga. Boleh dipakai. Okey. So hari ni kita tengok pula example ni. Jangan rigid sangat dengan penyelesaian matematik pada example 7. Ini kita guna penyelesaian yang sedikit berbeza kerana unknown kita berbeza. Okey, non value pun berbeza. Soalan lain. Okey, mari kita tengok soalannya. Besar sikit soalan. Sekejap. Gambar raja mesti lukis. Gambar raja mesti lukis dengan axis. Okey, mari kita tengok soalan ni. Dia kata, a ball moving with speed 17 meter per second strikes an identical ball that is initially at rest. After the collision, the incoming ball has been deviated by 45 degrees from its original direction. And the struck ball moved off at 30 degrees from the original direction as shown in figure 3.9. Calculate the speed of each ball after the collision. Okay. So angle kita tahu kali ni. Yang kita tak tahu, V1 kita tak tahu, V2 pun kita tak tahu. Okay. Yang lain kita tahu. Apa yang kita tahu, saya tuliskan balik. Okay. Pertama sekali perkataan identical dalam soalan tu merujuk kepada bila dia kata identical. Okay. Dia cuma bagi tahu bahawa mass 1 dengan mass 2 adalah sama. Jadi kita boleh assign satu simbol untuk mewakili mass 1 and mass 2. So saya assign dia sebagai M lah. Itu satu non-value. Non-information, bukan value. Okay. So yang pertama, value yang lain, perkara yang lain yang kita tahu adalah initial velocity U1 is equals to 17 meter per second. U2 is equals to 0 meter per second. Pasal apa? Dia at rest. Okay. Angle theta 1 selepas pelanggaran adalah 45 degree. Below the x-axis, itu gambar kena betul juga. And then angle theta 2 sama dengan 30 degree. Okay. So kita nak cari V1 dan juga V2. V1 dengan V2 yang kita nak cari sekarang ni. So kalau kita lukiskan dalam gambar raja. Okay. Initially kita ada initial velocity U1. U2 is equals to 0. And then after the collision, kita ada V2. Angle theta 2. Dan kita ada V1. Angle theta 1. Okay, of course yang ni kita boleh. V2 dan juga V1 ni memang kena resolve lah pada X dan Y component. Pada diagram kita clearly define direction kita, mana satu positif dan satu negatif. Dalam kes soalan example 8 ini, saya nak define direction kanan sebagai positif, atas sebagai positif, bawah sebagai negatif. Kiri juga sebagai negatif. Tapi objek kita ni tak ada bergerak ke kiri, so saya tak labelkan kat situ lah. Okay. So mari kita tengok pada X component terlebih dahulu. Okay, macam biasa kita apply conservation of momentum pada X component dan juga pada Y component. Okay. The total initial momentum pada X component is equals to the total final momentum pada X component.
Nah, awalnya daripada gambar itu, bola satu bergerak pada X komponen. Okey, jadi kita ada M U1. Okey, pasal apa saya labelkan M U1? Pasal saya dah pun define M1 sama dengan M2 sama dengan M. Okey, jadi massnya sama saja. Okey. U2 sama dengan kosong, so tak ada momentum pada 2. Dah habislah, initial itu saja yang ada. Okey. Initial momentum hanya ada pada bola satu saja kerana U2 sama dengan kosong. Okey, so saya dah tak tulis dekat itu. Okey. Final momentum kita ada M V1X plus M V2X. Okey, nampak tak apa yang cantik kat sini? Okey, cantiknya sebab kita dah pun define M1 sama dengan M2 sama dengan M sebab dia identical tadi. Okey. Yang cantiknya kat sini adalah habis semua kita boleh potong M ni. Cantik ni boleh potong. U1 diberi tadi 17 meter per second. Okey. V1X. V2X. V1 tak tahu, V2 tak tahu. Jadi tak selesai kita punya masalah ni. Okey. Yang kita tahu sekarang ni angle. Jadi dekat sini kalau saya nak masukkan angle theta tu boleh. Boleh kita masukkan angle theta tu, okey. V1X sama dengan V1 negative V1. Sorry, V1 mana pula negatif V1X positif Saya silap. Okey, V1X. Okey. V2X semua pada positif dah. Positive direction. V1 cos theta 1 plus V2 cos theta 2. Yang ini kita boleh masukkan dia punya value dia. Okey, V1 dengan Vx kita tak tahu. So kita ada 17 is equals to V1 cos theta 1 45 degree plus V2 cos theta 2. Theta 2 is equals to 30 degree. Okay, so jadi kat sini ada dua unknown lah. V1 dan juga V2. Kita tak boleh selesaikan lagi equation ni. Okay, so let's take, kita perlukan equation lain lagi. Okay, bila ada dua unknown, kita perlukan dua equation. So itu equation satu. Let's take that as equation 1. Okay, macam mana kita nak selesai lagi dapat satu lagi equation? Kita tengok pada Y component. Okay, macam biasa, total initial momentum pada Y component sama dengan total final momentum pada Y component. Now, initially, objek kita tak pun bergerak pada Y component. Okay, jadi kosong lah initial momentum pada Y component. Cuma pada pada final, after the collision, objek kita ada bergerak pada Y component. Okay, ini V2Y. Dan ini pula adalah V1Y. Okay, now take note yang V1Y ni direction dia ke bawah negatif. Okay. Kalau direction V1Y itu negatif, okay, kita kena substitutekan lah dalam kita punya equation. Sebab gambar ni dah bagi tahu dia negatif. Okay. So, 0 initial momentum pada Y component. So, 0. Okay, final component kita ada M
M V1Y plus M V2Y. Okay, so momentum Y final dan juga momentum Y final bagi objek 1 dan 2 kat situ. Okay, so kat sini kita boleh masukkan equation dia. So 0 is equals to M V1Y is negative V1 sin angle theta 1 tadi sama dengan 45 degree, angle theta 2 tadi sama dengan 30 degree. Okay, so sin 45 plus M V2Y sama dengan V2 sin 30 degree. Okay, nah kalau saya rearrange equation ni, saya akan dapat macam ni lah. Okay, negatif M positif. Saya bawa yang ini ke sebelah. Saya bawa yang ini ke sebelah kiri. Okay, saya akan dapat M V1 sin 45 degree is equals to M V2 sin 30 degree. Of course kita boleh potong M kat sini. Okay, so daripada equation ni, saya boleh rearrange, saya dapatkan expression V1. Di mana V1 is equals to V2 sin 30 over sin 45 degree. Okay, kalau nak ikutkan yang ni, sini pun kita dah boleh simplify ni sebenarnya. Cantik ni, sin 30 bahagi sin 45. Nanti tak sin 30 bahagi sin 45 itu dalam degree ya. Kita akan dapat macam mana? 0.7071. Boleh lah. V1 sama dengan 0.7071. Saya ambil lebih sikit sebab saya tak nak round off error nanti. V2. Okay. Sama ada awak nak simplify macam ni pun boleh. Awak nak kekalkan dalam yang ini pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Kalau awak nak kira, awak ambil lebih sikit 30-an kat sini. Ni ambil lebih sikit. Sebab nanti kita tak nak round off error. Ambil 4. Kalau awak nak selamat lagi, biar saja dalam equation yang ni. Kita substitute saja yang ini into equation 1. Boleh tak? Kita substitute saja sin 30 V1 sama dengan V2 sin 30 over sin 45 dalam equation 1. Boleh juga. Okay. So saya substitute saja benda tu dalam equation 1. Apa tadi equation 1 kita? Equation 1 kita yang ni tadi. Okay. Ni equation 1. Kita... Okay. So kalau based on equation 1 ni, V1 sama dengan V2 sin 30 over sin 45. So dekat sini dia akan jadi 17 is equals to V2 sin 30 over sin 45 times cos 45 degree plus V2 cos 30 degree. Okay, take note yang saya dah gantikan V1. Ni V1 dalam kita punya equation. Okay, kalau kita tengok dalam kita punya penat saya highlight terpadam. Allahu Akbar terpadam lagi. Okay, tak apalah. Kalau kita tengok dalam kita punya equation, sekarang ni cuma ada satu saja unknown, iaitu V2. Okay, so actually kita dah boleh solve kita punya equation untuk cari nilai V2. Okay, berapa nilai V2? Ya. Saya dapat 12.44. Okay, betul tu Awak tekan kalkulator 12.44.
4, jangan lupa unit, meter per Meter. second. Okey. Sudah dapat nilai V2. Dapat nilai V2 ni, substitute lah dalam equation yang atas ni untuk cari V1. Apa dia equation yang atas ni? Yang ni lah dia equation yang kita kena substitute. Okey, substitute dalam equation ni. Substitute dalam equation 2 kita. Okey. So, oops. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak pula. So, masukkan saja V1 is equals to 12.44 sin 30 degree over sin 45. Okey. Dapat nilai V1 sama dengan 8.8 meter per second. Okey. So, sebagai conclusionnya, apa yang penting dalam conservation of momentum yang melibatkan 2 dimension, yang pertama sekali diagram mesti kena ada lah. Okey, walaupun awak apply pada 2 komponen, awak kena tengok diagram. Sebab diagram ni kita nak tengok apa? Direction. Direction tu kita nak substitute apa? Positive sign ataupun negative sign. Okey, daripada diagram coordinate axis tu, baru kita dapat tahu boleh positif ke boleh negatif. Okey. Yang kedua, tak payah kelang kabut, awak listkan je non-unknown and then apply saja conservation of momentum pada dua-dua komponen. Pada X komponen pun ya, pada Y komponen pun ya. Okey.